Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, dapat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa tuan-tuan semua, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anakku yang Tercinta, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i yang mengarang, Imam Syafi'i pula, Imam Ghazali yang mengarang kitab ini. Imam Ghazali tuan-tuan semua, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tiga generasinya adalah Muhammad. Ayah dia Muhammad, datuk dia pun Muhammad. Inilah keturunan ataupun keluarga yang amat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis anak dia diletak nama Muhammad. Kemudian anak dia seorang lagi, adik kepada Imam Ghazali, nama dia Ahmad. Itu pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, sebelum masuk kita baca, kita digalakkan untuk meletakkan nama anak kita ni Muhammad. Ada kelebihan. Antaranya yang disebut dalam hadis, siapa yang bernama Muhammad, maka dia lebih berpeluang di akhirat besok-besok untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang Melayu kita ni, dia letak satu lagi nama. Dia buh Muhammad, lepas tu dia sambung lagi satu lagi. Contoh Muhammad Zaki. Macam tu. Dia tak buh Muhammad saja. Dengan tujuan untuk memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab namanya Muhammad tapi dia tak panggil Muhammad, dia panggil Zaki. Jadi kalau nak marah pun dia tak panggil lah, Muhammad ni, tak macam tu lah. Dia panggil Zaki. Budak Zaki ni, contoh macam tu. Tujuan itulah orang-orang bangsa Melayu kita dan bangsa lain, dia letakkan dua nama, Muhammad Zaki, Muhammad Firdaus, kan, Muhammad Hasan, macam tu. Jadi Muhammad tu tak dipanggil supaya apa? Supaya kalau marah, ketika marah tidak marah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ni kita letak dua lah. Tapi kebelakangan ni dia bukan dua, sampai 4 pun ada. Muhammad Firdaus, lagi Bau bin, panjang tu semua. Orang Melayu kita je ada nama 2, 3, 4 ni. Bangsa lain tak ada. Kalau Arab satu saja. Kalau Daud je lah dia. Kita ada 2, paling minimalnya 2. Tapi akhir-akhirnya ditambah sampai 4 pun ada nama panjang. Jadi itu cerita dia. Dan malam ni insya-Allah sambungannya kita akan baca nasihat yang ke-19 yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu
Iaitu kata Imam Ghazali, makna tawakal, wahai anakku yang tercinta, engkau telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahawa engkau memantapkan akidahmu dengan janji-janji Allah, iaitu engkau mengiktikadkan bahawasanya segala yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu. Itu yang pertama. Apa sahaja yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan sampai kepada kita. Sebab itu salah satu daripada rukun iman beriman kepada qada dan qadar. Apa makna beriman kepada qada dan qadar? Kita percaya dan yakin dengan hati kita segala perkara, mahupun yang baik ataupun yang jahat, sama ada taat ataupun maksiat, sama ada nikmat ataupun bala, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan kita kepada Allah Taala. Berbeza dengan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tuan-tuan semua satu firqah ataupun satu golongan yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang diasas oleh seorang lelaki yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah anak murid kepada Imam Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala. Satu hari Sayyidina Hasan al-Basri mengajar dalam masjid di Basrah. Basri itu Basrah. Basri itu Basrah. Qurtubi itu Cordova. Jadi sebab itu nama belakang tu nama tempat biasanya. Dia orang kita ambil letak nama kat anak Qurtubi. Qurtubi itu makna Cordova lah. Jadi tuan-tuan semua, Imam Hasan Basri tengah mengajar, Wasil bin Atha tanya soalan. Wahai tuan guru, saya nak tanya soalan. Murtakibul kabirah, orang yang buat dosa besar, di manakah dia di akhirat nanti? Sayyidina Hasan Basri berfikir nak jawab tu. Baru Sayyidina Hasan Basri duduk fikir tu, dia dah bangun dan dia buat mazhab dia sendiri dan pergi duduk tepi masjid, bucu ujung, dan dia takrir, dia isytiharkan mazhab dia, orang yang buat dosa besar manzilatun bainal manzilataini, duduk di satu tempat di antara dua tempat, tidak di syurga, tidak di neraka. Payah juga tuan-tuan. Nak masuk mana tak tahu tu. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Manzilatum bainal manzilataini. Maka dia pun pergi duduk tepi penjuru masjid tu, keluar daripada jemaah tok guru dia. Jadi orang yang mengasingkan diri itu dalam bahasa Arab dia panggil i'tizal. Orang yang mengasingkan diri dia panggil Mu'tazilah. Jadi orang yang duduk jauh-jauh daripada kita tu dia panggil Mu'tazilah. Itu asal Mu'tazilah. Jadi tuan-tuan semua, diasaskan oleh Wasil bin Atha. Dan dia muncul dan kuat di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Ma'mun dan 3 orang khalifah. Masa itu Mu'tazilah ni amat kuat dan dia menjadi mazhab rasmi kerajaan. Maka ulama-ulama dipaksa untuk mengikut mazhab Mu'tazilah, sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan di dalam penjara. Dibawa masuk dalam penjara tuan-tuan semua. Disuruh pula orang buta sebab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak suruh orang celik. Pasal kalau orang tu celik, dia tengok muka Imam Ahmad keluar nur cahaya ni, malu dan segan untuk sebab Imam Ahmad. Dia suruh orang buta sebab debu tuan-tuan semua. Sampai tali seluar Imam Ahmad tercabut dan nak jatuh, nak terbuka aurat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan semua tak ada masalah, benda lain kena sebab okey lagi, bersabar, Allah. Tapi bila tali seluar dia nak tercabut tadi, dia pun doa ke Allah Ta'ala, Allahumma in kuntu ala al-haqqi fala tafdhihni. Ya Allah, kalau aku ni di atas kebenaran
janganlah buka aurat aku. Allah Ta'ala hantar malaikat untuk ikat tali seluar Imam Ahmad balik, tak terbuka seluar dia. Imam Syafi'i pun sama, tuan-tuan semua. Tetapi Imam Syafi'i terselamat daripada penjara dan sebagainya. Jadi mazhab rasmi negara pada waktu itu sehinggalah bertukar kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Zaman itu 3 khalifah besar memegang pendapat Mu'tazilah. Ini cerita sedikit tuan-tuan semua, Mu'tazilah. Dan hari ini Mu'tazilah pun ada, tetapi orang tak panggil dia Mu'tazilah. Jenama tu dah bertukar. Mungkin orang panggil pemikiran baru, pemikiran ideologi, tetapi isi kandungannya Mu'tazilah. Tapi dia tak namakan dia Mu'tazilah. Antara pegangan Mu'tazilah tuan-tuan semua, as-salah wal aslah nama dia. Kalau tuan-tuan belajar dalam kitab akidah jumpa istilah ni, as-salah wal aslah. Maksudnya tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala hanya memperbuat perkara-perkara yang baik dan yang terlebih baik. Salah baik, wal aslah yang paling baik. Adapun benda-benda yang buruk itu hanya dibuat oleh manusia itu sendiri. Ini pegangan i'tiqad Mu'tazilah. Maka tuan-tuan semua, hari ini kadang-kadang ramai orang pegang akidah Mu'tazilah tanpa disedari. Ada orang berceramah, dia berceramah. Dia kata yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah lahir dan mati sahaja. Yang lain di antara lahir dan mati itu dibuat oleh kita sendiri. Kitalah yang memilih untuk masuk ke syurga ataupun ke neraka. Ini lebih teruk lagi daripada Mu'tazilah. Saya dengar sedikit ni ada orang ceramah macam tu. Kitalah yang memilih jalan untuk ke syurga. Kitalah yang memilih untuk masuk syurga ataupun ke neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, semua perbuatan sama ada baik ataupun buruk ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kan dah sebut tadi rukun iman yang kelima kan? Keenam. Beriman kepada qada dan qadar yang keenam. Maksudnya beriman segala yang baik dan buruk semuanya datang daripada Allah. Bukan yang baik saja datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kita. Kalau kita pegang macam tu, itu pegangan Mu'tazilah. Tuan-tuan yang kata itu pasal diri kau sendiri. Tak. Yang pegangannya adalah baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ahli sunnah wal jamaah. Timbul persoalan, saya pernah sebut di sini dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya rasa saya pernah sebut, saya pun tak ingat. Kita biasa berceramah, kita sebut di hujung ceramah, apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan diri sendiri. Ayat yang macam tu, itu ayat tu tuan-tuan semua, kalau kita sebut ayat itu atas bentuk beradab dengan Allah, itu tak apa. Niat kita sebut macam tu tujuan apa? Tujuan nak beradab dengan Allah. Tak nak sandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun kita tahu benda buruk tu datang daripada Allah. Misal bandingannya, kita sebagai seorang anak bergaduh dengan mak kita. Bukan bergaduh, ada perselisihan faham dengan mak. Sebagai seorang anak yang baik, walaupun mak itu salah, kita tetap mengatakan diri kita yang salah. Tak apalah mak, saya salah. Padahal mak dia salah terang-terang. Tapi dia tak kata mak lah salah ni. Tak. Kenapa? Kerana beradab dengan mak dia. Jadi kalau kita sebut tadi apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dalam bentuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cara kita bersopan santun dengan Allah, ini tak ada masalah. Tetapi kalau tuan-tuan sebut macam tu dan begitulah pegangan tuan-tuan semua dalam hati, tuan-tuan yakin memang macam tu, yang baik saja datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kelemahan
datang daripada kita sendiri, kitalah yang buat benda buruk itu, itu Mu'tazilah, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tu tuan kena faham tu. Ilmu akidah ni tuan-tuan semua, tuan-tuan tak perlu buat apa. Kalau semayang, fiqh, semayang kena semayang. Kalau puasa, tuan-tuan kena puasa. Kalau haji, tuan-tuan kena buat haji. Akidah ni tuan-tuan tak perlu buat apa. Tuan-tuan faham bagi betul je. Okey. Kalau faham tak betul, besok-besok terbuka depan di akhirat, besok-besok terbuka, Allah, kau pegangan dalam hati kau, kenapa macam ni? Sesat barat pegangan ni. Pakai sama je tuan-tuan semua. Tak ada masalah, pakai sama macam kita baju Melayu, kain sarung, kopiah. Tapi hak dalam hati dia tak sama kita dengan dia. Kenapa? Kerana dia tak belajar pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bagi betul. Bagi betul pegang dalam hati tadi. Jadi Imam Ghazali disebut di sini, dia kata, hendaklah kamu iktikadkan bahawasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu, tidak boleh tidak, walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha untuk menghalangnya daripadamu. Kalau semua makhluk berhimpun untuk halang benda itu, takdir Allah Ta'ala itu, tetap takdir Allah Ta'ala itu sampai kepada kita. Semua makhluk himpun nak lawan pun, nak halang, tetap sampai. Dan sebaliknya, apa yang telah ditakdirkan bahawa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau, walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Kalau semua makhluk berusaha untuk sampaikan benda itu kepada kita, tapi Allah Ta'ala kata tak sampailah. Jadi apa maksudnya? Semua kita ini berlaku dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada sifat iradat Allah Ta'ala, ilmu dan iradat Allah Ta'ala. Ilmu, kudrat dan iradat. Tuan-tuan belajar sifat 20. Ilmu maknanya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu semua benda. Tak ada satu pun benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Sebelum kita ada ni Allah Ta'ala dah tahu. Sebelum kita ada ni, nama tu dia panggil azali. Kita ni belum ada makhluk, tak ada makhluk siapa-siapa pun tak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ada Allah Ta'ala saja itu, masa itu dipanggil azali. Satu makhluk apa pun tak ada. Jadi kita sebut selalu azali, azali, sejak azali lagi. Bila azali itu? Kadang-kadang kita sebut tapi kita tak faham. Azali itu maksudnya sebelum daripada ada makhluk, hanya ada Allah Ta'ala. Makhluk tu bukannya kita manusia saja, semua selain daripada Allah Ta'ala tak ada apa. Malaikat pun tak ada, apa pun tak ada. Itu dia panggil azali. Masa tu Allah Ta'ala dah tahu semua benda dah. Tak ada benda satu pun Allah Ta'ala jahil. Kemudian Allah Ta'ala buat makhluk yang pertama. Ciptaannya yang pertama yang Allah Ta'ala buat. Apakah ciptaan Allah Ta'ala yang pertama? Ada 4 riwayat. Pandangan ulama ada 4. Sebahagian ulama berpendapat ciptaan Allah Ta'ala yang pertama ialah arash. Itulah mula-mula Allah Ta'ala buat. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala buat ialah arash. Sebahagian ulama yang lain berpendapat yang Allah Ta'ala buat mula-mula ialah qalam, pen. Pena ni nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Al-Qalam. Qalam tu maksud dia pen. Benda ni ada di langit yang ketujuh, atas pada langit yang ketujuh. Besar. Besar mana tak tahulah. Tapi besar lah. Sebagai pendapat ulama mengatakan makhluk pertama yang Allah Ta'ala buat ialah air. Ada ulama yang kata macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat ialah air. Ada. Dan yang masyhur dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu kita ni lah, dan tok-tok guru pondok dulu, iaitu makhluk pertama yang Allah Ta'ala buat ialah Nur Muhammad.
berdasarkan kepada hadis Jabir yang diriwayatkan dalam Musannaf Musannaf Abdul Razak, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama yang Allah Ta'ala buat itu ialah nur nabimu wahai Jabir. Tapi ulama petikai jugalah perbahasan tentang hadis ni, adakah sahih ataupun maudhu' dan sebagainya. Tapi ala kulli hal pendek cerita ada 4 pandangan ni. Wallahu alam. Wallahu a'lamu bihaqiqati. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tentang hakikat sebenarnya. Apakah makhluk pertama yang sebenarnya yang Allah Ta'ala buat. Jadi bila Allah Ta'ala buat makhluk itu dia panggil waktu imkan. Itu istilah ilmu akidah. Imkan nama dia. Start daripada situ berterusan sampai ke hari ni, ila ma la yazal dia panggil. Malam ni banyak istilah pula keluar. Tak apalah tuan-tuan semua. Ila ma la yazal dia panggil. Itu dia panggil waktu imkan. Sampai tidak ada kesudahan. Tak ada hujung ni. Bila kita mati tuan-tuan semua, kita pindah alam, masuk alam barzakh. Kemudian habis alam barzakh, masuk alam akhirat. Habis alam akhirat tuan-tuan semua, masuk alam syurga neraka. Sebagian ulama kata sama, alam syurga neraka akhirat itu benar sama. Jadi syurga neraka ni dia tak ada habis. Duduk dalam syurga pun dia tak ada keluar, dia tak ada tamat. Berkekalan dalam syurga. Makithina fihi abada. Kekal dalam syurga selama-lamanya. Kita baca surah Kahfi setiap hari Jumaat kan. Makithina fihi abada. Allah Ta'ala kekalkan kita duduk dalam syurga selama-lamanya. Jadi tuan-tuan semua begitu. Ilmu Allah Ta'ala. Iradat, kerja dia nama dia takhsis, menentukan. Ilmu tadi kerja nama inkishaf. Takhsis maksudnya menentukan. Contoh saya, Allah Ta'ala tentukan lahir pada sekian hari bulan, dengan keberat sekian hari bulan, dengan kulit warna sekian, lepas tu pindah ke sekian. Itu dia panggil takhsis, menentukan. Yang Allah Ta'ala tahu, yang Allah Ta'ala tentu itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat iradatnya, dengan sifat kudratnya. Jadi 3, ilmu, iradat dan kudrat. Jadi sifat 20 ni kita kena belajar betul-betul. Pegang betul-betul, insya-Allah selamat tuan-tuan semua. Sebab tu orang tua-tua dulu suruh hafal. Bukan kata Allah Ta'ala ni ada 20 sifat tu saja. Tidak. Tapi itu perkara asas dan pokok. Faham yang tu, insya-Allah selamat tuan-tuan semua. Mari ajaran sesat ke mana pun, insya-Allah boleh kita kawal sebab kita faham sifat tu tadi. Habis selesai tuan-tuan semua. Cuma tuan-tuan semua, saya nak bawa sikit apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sama juga Imam Ghazali juga sebut. Dia kata tawakal ini, kita berserah kepada Allah Ta'ala ni ada 3 peringkat. Peringkat rendah, peringkat sederhana, peringkat tinggi. Jadi kita tengok tuan-tuan semua, kita duduk kat mana. Peringkat yang paling rendah sekali, kita yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menjaga kita, yang menentukan kita semua. Yakin dan percaya. Itu peringkat paling rendah sekali. Peringkat yang kedua, peringkat sederhana. Kita kena rasa diri kita ni seolah-olah kita dengan Allah Ta'ala ni macam kita dengan mak kita pada waktu kecil. Yang mana tuan-tuan semua, anak hak kecil ni, bayi baru lahir ni, dia tak kenal orang lain melainkan mak dia aja. Dia duduk sebelah mak dia, dia menyusu dengan mak dia aja hak dia tahu. Orang lain dia tak tahu. Maka kita dengan Allah Ta'ala macam tu. Hanya kita kenal Allah Ta'ala. Harapkan Allah Ta'ala, tidak harapkan kepada orang lain langsung. Itu peringkat sederhana. Dan peringkat yang paling tinggi sekali ialah, ini payahlah kan. Imam Ghazali kata ayyakuna baina yadayillahi ta'ala mislul mayyiti baina yadayil ghasil. Seperti mayat yang berada di hadapan orang yang memandikan mayat. Tak ada apa, serah bulat-bulat ke Allah Ta'ala. Macam tu mayat. Ada dia boleh cakap tuan-tuan mayat?
Basuh kaki dulu. Ikut tukang mayat lah, tukang mandi mayat nak mandi mana dulu? Mandi kaki dulu ke, pecik perut dulu ke, basuh muka dulu. Kalau dia cakap basuh muka dulu, lagi balik kita. Kan? Terkejut. Tapi terkejut cerita orang mati bercakap ni ada tuan-tuan semua. Syed Ali Tantawi dia tulis dalam kitab dia. Dia kata tuan-tuan, ada orang mati hidup balik, orang hidup mati. Berlaku di zaman dia, orang ni pengsan. Doktor tak ada nak cek pengsan, dia tak ada, dia ingat mati. Bawalah ke tempat mandi jenazah. Sampai tempat mandi jenazah, tukang mandi jenazah pun jirus. Orang Arab ni dia jirus dengan air sejuk supaya mayat tu lambat reput. Mandi mayat tu dengan air sejuk. Cap kena air sejuk tu, hak pengsan ni terkejut, bangun dia. Sejuk kata dia. Yang mandi mayat ni terkejut, mayat hidup balik, mati dia. Jadi yang mati tu hidup balik, yang hidup tu mati. Ditulis dalam kitab Rawa'i' At-Tantawi. Benda-benda pelik yang dicatatkan oleh Syed Ali Tantawi. Bunyi macam lucu lah. Tapi zaman tu mungkin lah. Zaman sekarang tak berlaku kot kan. Pertama sekali kita di Malaysia. Mayat ataupun orang mati mesti doktor dulu cek. Tentu mati. Jadi maknanya peringkat yang ketiga, kita kena rasa seperti kita berada di hadapan pemandi mayat. Tak ada apa usaha, tak ada apa boleh buat. Serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat yang paling tinggi sekali. Habis tuan-tuan semua, selesai di situ. Kemudian masuk kita kepada nasihat yang ke-20, hakikat ikhlas. Habis tawakal, sekarang masuk ikhlas. Wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang ikhlas. Maka ikhlas itu bahawa engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala, dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia, dan engkau tidak peduli dengan kecaman mereka. Ikhlas ni tuan-tuan semua, dia punya bahasa khalas. Khalasa ni maksudnya tapis. Macam tuan-tuan beli penapis santan tu ataupun penapis teh tu, macam itulah khalasa, makna menapis. Kita tapis. Kalau kampung dulu tuan-tuan semua beli kelapa parut. Lepas parut buat balik, kita perah-perah di tapis kelapa tadi, tapis santan tadi, perah-perah dah keluar. Bila keluar tu nak punya betul-betul santan tadi tak bercampur dengan benda lain, kita bawa masuk pula kat tapis teh tu. Jadi penapis ni tadi kan dia ibarat seperti ikhlas. Jadi ikhlas ni tuan-tuan semua, dia menapis amalan kita tuan-tuan semua biar jadi bersih, suci, hening, murni. Tak bercampur dengan benda yang lain, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan kelebihan ikhlas, saya pernah sebut di sini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tuan-tuan semua orang yang ikhlas, syaitan tak boleh nak kacau dia dan sesatkan dia. Syaitan pada hari iblis, pada hari dia dikeluarkan daripada syurga, dia bersumpah dengan Allah. Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan engkau ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Nabi Adam semuanya sekali. Dia bersumpah dengan Allah Ta'ala. Itu janji iblis dan anak cucu dia. Jadi melainkan hamba-hambamu yang ikhlas pada Allah Ta'ala. Orang yang ikhlas, syaitan tak boleh sesatkan. Jadi orang yang mampu mengalahkan iblis dan syaitan dalam peperangan ma'arikah, peperangan yang tidak akan ada kesudahan melainkan setelah kita mati, ialah orang-orang yang ikhlas. Dan syaitan sejak dia keluar daripada syurga, iblis dia sejak dia keluar daripada syurga,
Tidak ada kerja lain dia melainkan kerja nak sesatkan kita. Sekurang-kurangnya ada 8 cara dia gunakan untuk sesatkan kita. Tapi 8 ni insya-Allah kalau orang ikhlas dia boleh kalahkan. Saya sebut 2-3 daripada 8 ni, 2 atau 3. Nak sebut semua tak sempat masa. Yang pertama, syaitan guna cara tazinul batil. Dia bagi nampak benda batil tu cantik. Benda maksiat tu bagi nampak elok. Itu salah satu cara dia. Sampai kita tak sedar ini benda dosa. Satu, tak nampak. Pasal dah dihiaskan. Yang palsu di belakang tu tak nampak. Macam orang perempuan, dia tak lawa tuan-tuan semua. Contohnya, tak lawa. Dia pergi pakai make-up tebal-tebal apa semua, lawa dia. Suami dia, bakal suami dia pinang dia. Oh, lawa kata, pinang. Dah pinang-pinang menikah. Lepas menikah malam pertama basuh muka. Sekali basuh muka dah pengsan suami dia. Tu belum 2-3 kali lagi. Tu contoh. Maksudnya benda yang sebenar di balik perhiasan tu tak nampak. Keburukan tu. Itu syaitan yang betul. Yang kedua, dukhuluhu, dia masuk ikut pintu yang kita suka. Tuan-tuan suka apa? Dia masuk ke situ. Tuan-tuan suka semayang, dia masuk ke pintu semayang. Tuan-tuan semayang, dia tak ada kata berhenti semayang tak. Cuma dia heret sikit je. Bangun semayang banyak, qiyamul lail banyak sikit. Kita bangun malam semayang. Kita terlupa nak qadha semayang kita zaman muda dulu. Hak kita tak semayang. Padahal itu sepakat 4 mazhab wajib qadha. Wajib hutang kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pun terlupa itu. Semayang malam banyak 20, 30, 40. Padahal kalau semayang tu ganti dengan semayang qadha, selamat. Selamat kita di akhirat. Kalau kita rajin puasa, disuruh kita puasa sunat, tak qadha puasa yang wajib. Kalau kita rajin bersedekah, dia kata sedekah banyak-banyak, sedekah banyak, zakat tak bayar, hutang tak bayar. Ada juga macam tu. Sedekah banyak tuan-tuan semua, tapi hutang tak bayar. Sekali dia masuk pelan-pelan warna purple tu, suruh orang tengok. Contohnya, orang yang bagi duit berhutang kat dia, tengok kawan tu 100 masuk tabung, hutang aku 200 tak bayar lagi. Ditipu oleh syaitan. Kalau tuan-tuan suka memancing, ada suka mancing? Mula-mula mancing dulu. Lama-lama syaitan kata, mancing saja, kata dia. Letaklah duit 50. Dia pun kata, tak best lah mancing saja ni. Tak duit 50 kata. 50 seorang. Siapa dapat ikan dulu, dapat semua duit. 1, 2, pum, lewat. Tutup semua. Lama-lama naik 50 sikit lah, up sikit lah, 100. Kalau tuan-tuan suka kayuh basikal, sekarang trend kayuh basikal, kena hati-hati tu semua. Jadi tuan-tuan semua dia masuk ke pintu kita suka. Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan semua sekejap je. Asalnya benda tak ada masalah, tetapi dia menjadikan masalah melalui pintu yang kita suka. Dia tak ada kata orang kaki surau ni dia heret pergi kelab malam. Ada tapi tak banyak macam tu. Pasal macam tu agak susah sikit. Kan? Orang kaki kuliah dia heret pergi judi, tak. Payah juga macam tu. Dia masuk ikut pintu yang kita suka. Dan banyak lagi dia, ada 8 semua lebih kurang yang disebut oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali dalam kitab dia. Itu insya-Allah lain kali ya kita sebut. Itu lebih kurang. Jadi tuan-tuan semua, macam mana ikhlas tu dia kata, kamu jadikan semua segala amalanmu itu hanya kerana Allah. Satu. Yang kedua, hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia. Kalau orang puji kita, tuan-tuan semua, kita tak rasa senang atas amalan baik kita. Kita rasa gelisah, kita rasa tak selesa. Kalau jenis kita rasa orang puji, rasa tenang, seronok tu, tuan-tuan kena cek tu. Seronok aku ni, siapa ada orang puji aku semayang banyak ni kata.
Itu ulama-ulama dulu tuan-tuan semua, dia qiyamul lail, tengah semayang. Bini dia bangun pun dia buat tidur. Bini tu tuan semua. Bukannya orang masjid. Bini dalam rumah sekali bangun, dia pun buat tidur. Lepas tu bini tanya, siapa abang tidur kat luar ni? Saja panas tidur kat dalam dan sebagainya. Dia buat, dia tak tunjuk tu. Sebab apa? Takut masuk riak, masuk macam-macam lah. Jadi tak ikhlas. Tapi sebahagian orang tuan-tuan semua, dia dah semayang malam-malam dalam bilik, di rumah dia gelap, tutup lampu semua. Esok dia pergi buka pula kawan. Semayang dah elok dah di rumah siap. Dia nak buka, dia nak starting buka, tak tahu nak buka ke mana. Dia pun heret kot lain. Malam tadi hujan kata dia. Member dia pun tanya, mana kau tahu hujan? Pukul berapa? Aku bangun qiyamul lail pukul 3 tadi. Lebat betul hujan tu. Dia start kot situ. Jadi tuan-tuan semua habis amalan kita. Dan yang ketiga, elemen yang ketiga yang ada dalam ikhlas, dan engkau juga tidak peduli dengan kecaman mereka. Wala yakhafu laumata laim. Tidak bimbang dan takut kecaman manusia. Orang keji ke orang apa, tuan-tuan semua buatlah, tak peduli apa. Tengok para nabi alaihi wassalatu wassalam berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Dia tak peduli orang kata apa, orang puji ke, orang kecam ke apa, berdakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala suruh buat kapal atas bukit, buat kapal atas bukit. Benda tak logik berlaku tu. Sampai kan disebut, tapi riwayat ni wallahualam saya tak cek lagi, cuma dulu saya selalu dengar. Dah buat kapal tuan-tuan semua, orang kampung ajak pula ramai-ramai naik kapal, pergi buang air dalam kapal. Pasal apa? Benci kat Nabi Nuh AS. Buang air, berak dalam kapal, buang air penuh tuan-tuan semua. Kemudian Allah Ta'ala nakkan kapal ni dibersihkan oleh orang yang buat itu sendiri. Satu hari ada orang buta naik. Dia naik di tepi tu, dia nak buang air, tergelincir, dia jatuh dalam tu. Jatuh tenggelam tuan-tuan semua dalam takungan najis dalam kapal. Dia pun berenang naik, celik mata. Oi, boleh buat ubat benda ni kata dia. Orang pun pakai kutik, bersih kapal. Tetapi saya tak pasti riwayat ni betul atau tak, nanti saya kena cek balik. Tapi dulu-dulu saya dengar macam tu lah, kan. Jadi tuan-tuan semua macam-macam yang dibuat kepada Nabi Nuh AS. Begitu juga dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka tak peduli dengan kecaman manusia, apa yang dibuat oleh manusia, apa yang dilakukan manusia terhadap mereka, mereka tak peduli. Tetap mereka teruskan. Kenapa? Kerana mereka percaya bahawasanya semua itu dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Jadi ada 3 elemen. Yang pertama, kita buat hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana benda lain. Yang kedua, hati kita tak rasa senang kalau orang puji. Hati kita rasa susah hati kalau orang puji, kan? Bukan nak orang puji, susah hati kalau orang puji. Dan yang ketiga, kalau orang cerca ke apa, dia tetap teruskan amalan dia itu kerana dia buat kerana Allah. Dia tak peduli orang cerca, orang marah, orang halang, orang herdik dan sebagainya. Dia tak peduli. Kemudian insyaAllah nasihat yang ke-21, hakikat riak. Dan juga ada sikit lagi nak habis kitab ni insyaAllah. Akhir tahun ni habis kot insyaAllah. Wallahualam. Isyak dah masuk, setakat dulu. Kita sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.